Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar 5 Ibnu Khaldun SKPP 11-3. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada hari ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pendidikan Islam untuk tajuk yang keseterusnya lah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk topik kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membuka pintu hati kita, melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan kita untuk menerima ilmu. Okey, baik, sama-sama tadah tangan dan aminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada huraian untuk topik pada hari ini, Ustaz minta semua murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang berada di rumah sila buka buku teks muka surat 22, buku teks muka surat 22, unit 5, kefahaman surah Al-Asri, kefahaman surah Al-Asri ataupun tadabbur surah Al-Asri. Okey, yang kedua, murid-murid perlu buka buku tulis. Tak payah buka lah, pastikan buku tulis tu ada, dan juga pensel dan juga alat-alat tulis yang lain lah bersedia. Okey, baik. Untuk tajuk hari ini ataupun topik pada hari ini ialah tadabbur surah Al-Asri ataupun kefahaman surah Al-Asri. Okey, kalau kita lihat pada muka surat 22 tu, buku teks masing-masing, dia ada surah Al-Asri dan juga terjemahan ataupun kefahaman surah Al-Asri. Jadi Ustaz nak sama-sama kita baca surah Al-Asri dan juga dengar dipanggil terjemahan surah Al-Asri. Apa yang dimaksudkan dengan surah Al-Asri. Baik, Ustaz nak sama-sama murid-murid di rumah ikut baca sama-sama bersama Ustaz lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illallazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Okey, itu adalah surah Al-Asri dan juga terjemahan dia. Ada 3 ayat sahaja. Surah Al-Asri ni ada 3 ayat sahaja. Okey, baik, kita tengok kepada pengenalan surah Al-Asri pada muka surat yang 23, muka surat sebelah tu, pengenalan surah Al-Asri. Surah Al-Asri ini mengandungi 3 ayat sahaja dan merupakan surah ke-103 di
di dalam Al-Quran dan diturunkan di Mekah. Surah Al-Asri membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Okey. Untuk surah Al-Asri ni, Allah nak sampaikan kepada manusia, Allah nak bagi tahu kepada manusia, kita lah manusia ni, makhluk dia ni, tentang masa. Tentang masa. Bila Allah bagi tahu dalam Al-Quran, maknanya perkara ni sangat-sangat penting. Masa ni sangat-sangat penting. Masa ni dia akan berlalu. Masa yang semalam tidak akan dapat kita ulang lagi. Okay, seperti umur kita. Setiap hari bertambah, maksudnya umur kita semakin berkurang. Maksudnya berkurang tu semakin menghampiri kematian. Itu adalah masa. Masa ni menjadi salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia. Tak ada masa, maksudnya manusia tu akan manusia yang tak pandai uruskan masa, manusia tu akan rugilah dunia dan juga akhirat. Jadi Allah bagi masa dalam sehari 24 jam kepada kita. Jadi kita kena uruskan masa tersebut. Masa mana untuk kita buat ibadah, masa mana untuk kita uruskan pekerjaan kita, urusan-urusan dunia. Jadi kena atur betul-betul. Sesetengah manusia ni dia tak pandai atur masa. Dia peruntukkan semua masa dia untuk perkara dunia. Jadi tak ada masa dia untuk perkara akhirat. Tu sangat rugi. Masa 24 jam yang Allah bagi dalam sehari tu peruntukkan masa untuk perkara dunia dan juga perkara akhirat. Kita kena seimbangkan supaya barulah kita pun dapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Kita bukan nak dapat kejayaan di dunia sahaja. Lebih-lebih lagi kejayaan di akhirat tu yang kita nak, kejayaan syurga. Okey. Itu pengenalan tentang surah Al-Asri. Baik, kita pergi kepada tuntutan surah Asri. Dalam surah Al-Asri ni Allah nak kita buat apa? Allah nak suruh kita buat apa sebenarnya? Okey, baik. Kita tengok pada muka surat 24 tu. Ayat yang pertama surah Al-Asri, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ayat pertama dan ayat kedua tu, maksud ayat tu, masa itu sangat berharga. Orang-orang Arab ni dia akan sebut masa tu seperti emas. Maksudnya sangat-sangat berharga. Emas kita tahulah sangat-sangat mahal kan, sangat-sangat berharga. Okey, dalam ayat 1 dan 2 tu apa yang Allah nak kita buat? Okey, yang pertama sentiasa menghargai masa. Maksudnya hargai masa tu macam mana? Maksudnya kita kena uruskan masa kita tu dengan sebaik mungkin. Maksudnya buat perkara yang berfaedah dalam setiap masa yang kita ada. Yang kedua, tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Bila kita dah hargai masa, maksudnya perkara-perkara yang sia-sia tu kita tak buat lah. Maksudnya contoh kalau PKP ni kita duduk rumah lah contohnya kan. Jadi kita ni banyak duduk rumah, banyak masa yang free. Kalau sekarang ni tak free lah sebab kita ber-PDPR kan, belajar daripada rumah. Tu antara cara-cara kita menghargai masa. Kita isi masa kita dengan perkara-perkara yang berfaedah. Contohnya membaca Al-Quran, membaca buku-buku sekolah, membaca buku-buku yang ilmiah. Tu adalah perkara-perkara yang boleh kita isi untuk perkara yang berfaedah.
benda yang berfaedah untuk kita lah. Bukannya bila ada masa free kita main game, kita buang masa dengan tonton televisyen ataupun tengok TV sepanjang hari daripada pagi sampai ke petang. Itu dipanggil membuang masa lah. Ada masa free kita sia-siakan masa tersebut, itu tidak nak. Dia nak kita hargai masa yang kita ada. Okey, ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ketiga ni dipecah dua, iaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat, kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Okey, apa yang Allah nak daripada kita? Okey, Allah nak kita memelihara iman kita ni kepada Allah. Iman kita ni tauhid kita lah. Allah itu satu, tak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Jadi Allah nak kita jaga iman kita ni supaya tidak kufur, supaya tidak murtad. Yang kedua, memperbanyakkan amal ibadah. Okey, selain daripada tambah iman, jaga iman kita, Allah juga nak suruh kita banyakkan buat ibadah. Selain daripada ibadah wajib, kita sentiasa buat ibadah-ibadah sunat ataupun kebaikan-kebaikan yang menjadikan benda tu ibadah dan mendatangkan pahala kepada kita. Okey, yang ketiga, sentiasa berusaha membuat kebaikan. Sentiasa je ada kita nak buat kebaikan. Itu yang Allah nak dalam ayat yang ketiga tu. Okey, ayat yang ketiga lagi, yang separuh lagi, watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Dalam ayat ni Allah nak kita supaya kita ni mengajak orang lain ke jalan kebenaran. Contohnya kita dah berada di jalan kebenaran. Jadi Allah nak kita ajak orang lain pula masuk ke jalan kebenaran lah. Yang kedua, mengingatkan diri sendiri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian kehidupan. Sebab kita duduk atas dunia ni dipanggil ujian untuk kita terus ke akhirat sana, di mana akhirat sana kehidupan yang selama-lamanya tu di sanalah. Di dunia ni sebagai ujian kepada kita. Macam-macam ujian yang Allah bagi bila kita berada di dunia ini. Okey, ujian itu tanda Allah sayang. Allah nak bagi pahala kepada kita. Tak kisahlah ujian apa, kematian ke, musibah ke, ataupun kesakitan ke. Kalau sekarang ni ujian Allah yang sangat besar Allah berikan kepada seluruh dunia, iaitulah ujian virus COVID-19. Jadi semua manusia, sama ada orang kaya, orang miskin, semua terjejas disebabkan virus COVID-19 ni. Jadi ujian ni Allah berikan kepada kita, Allah nak datangkan pahala kepada kita. Jadi kita kena bersabar banyak-banyak. Jadikan diri kita ni sentiasa orang yang sabar, dan juga kita pesan pula kepada orang lain supaya sentiasa bersabar. InsyaAllah pada suatu hari nanti kita sentiasa berdoa moga-moga Allah angkat virus COVID-19 ni daripada dunia ni, hilanglah penyakit ni. InsyaAllah kita akan hidup seperti biasa sebelum adanya COVID-19 ni, insyaAllah. Okey, baik, itu adalah antara tuntutan yang Allah nak kita lakukan dalam surah Al-Asr ini. Ada 3 ayat sahaja tapi banyak tuntutan yang Allah nak kita buat. Okey. Kepentingan surah Al-Asr. Apa kepentingan surah Al-Asr ini? Okey, yang pertama, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Perkara negatif ni perkara yang tidak baik lah, perkara yang mendatangkan dosa, perkara yang tidak berfaedah, perkara yang membuang masa tu semua dipanggil perkara negatif. Jadi kita nak kena elak diri kita daripada buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Yang ketiga, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Okey, maksudnya Allah jadikan kita ni, kita kena
kita kena jadikan diri kita ni, bila Allah dah hidupkan kita, jadikan kita pula kena jadikan diri kita ni ada matlamat hidup kita yang jelas. Kalau sebagai umat Islam ni, matlamat dia adalah akhirat sana, syurga. Jadi kalau kita nak syurga, kita usaha lebih lah di dunia ni. Kena bersusah-susah dahulu dan senangnya kemudian. Yang keempat, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Okey. Sifat sabar ni kita kena ajar diri kita. Kalau kita tak ajar diri kita, kita tak akan ada sifat sabar tu. Ajar diri kita supaya sentiasa bersabar dan juga sentiasa dalam masa yang sama kita ajak orang lain buat kebaikan. Contohnya kita buat kebaikan, kita tak naklah kita seorang saja dapat pahala. Kita nak orang lain juga dapat pahala. Kita nak orang lain juga jadi orang yang baik. Kita ajak orang buat kebaikan. Itu adalah antara kepentingan surah Al-Asri. Okey, surah Al-Asri ni ada 4 ayat saja, tapi intipati dia, pemahaman dia sangat-sangat luas lah. Dia berkaitan dengan masa. Masa ni wajib. Dia akan kena kepada setiap manusia yang ada di dunia ni. Masa. Daripada setahun ke setahun, daripada hari ke hari, daripada sebulan ke sebulan. Itu adalah masa yang kita lalui. Masa yang kita telah lalui tidak akan kita dapat kembalikan lagi dah. Maksudnya contoh, hari semalam kita tak dapat ulang lagi dah pada hari ini. Sebab dah lepas. Hari yang dah lepas kita tak boleh ulang lagi dah. Itu adalah masa. Jadi kita kenalah gunakan masa sebaik-baiknya. Masa yang ada kita kena gunakan untuk kebaikan, bukannya untuk keburukan. Kalau kita buat keburukan, sia-sialah masa kita. Sebab masa ni tidak akan kembali lagi dah. Bila dia dah berlalu, dia tak akan kembali lagi. Macam umur kita. Bila dah kita meningkat usia daripada setahun ke setahun, boleh kita balik ke bayi balik? Tak boleh dah. Sebab masa tu dah berlalu lama dah. Kita sekarang ni kita dah dewasa. Jadi kita nak balik ke bayi balik tak boleh. Baby balik tak boleh dah. Sebab masa tu kita lalui dah. Jadi kita tak boleh balik ke masa dahulu lagi. Kita kena teruskan kehidupan yang di hadapan kita. Teruskan masa yang ada. Buat kebaikan sebanyak mungkin, insya-Allah. InsyaAllah syurga di akhirat nanti milik kita semua, insyaAllah. Okey, setakat itu saja. Jadi untuk soalan hari ini, satu soalan saja, tapi ada beberapa soalan di bawah lah. Tuliskan tentang surah Al-Asri. Soalan ni Ustaz nak kamu tulis dalam buku tulis masing-masing ataupun kertas. Dan jawab juga dalam buku tulis ataupun kertas. Okey, soalan pertama, di mana diturunkan surah Al-Asri? Di mana diturunkan surah Al-Asri ni? Yang kedua, berapakah bilangan ayat surah Al-Asri? Senang saja. Yang ketiga, surah Al-Asri ni menceritakan tentang apa sebenarnya? Dalam surah Al-Asri 3 ayat ni Allah nak ceritakan tentang apa sebenarnya? Jadi kamu tulis jawapan dia. Tak payah hantar pada Google Classroom. Nanti kamu buat je jawapan tu, simpan, nanti buka sekolah nanti kamu hantar dekat Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan kumpul dan tandakan. Okey, soalan dia senang saja. 3 ni kamu perlu buat lah. Buat dekat rumah. Kalau tak faham boleh rujuk pada buku teks masing-masing, muka surat daripada muka surat 22, 23, 24. Itu adalah tentang kefahaman surah Al-Asri. Okey, Ustaz harap kamu dapat manfaat untuk hari ini, pembelajaran pada hari ini. Moga-moga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala musibah, daripada segala penyakit, insya-Allah. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.